Hello guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Ini dia sesi ucapan penggulungan. Ucapan padu daripada Ketua Wanita Keadilan, sahabat-sahabat semua. Sakit dikhianati yang mendalam katanya. Memang padu ya, sebagai Menteri Pendidikan ini juga sebagai Ketua Wanita Keadilan, sahabat-sahabat semua. Setiap kata-kata yang dikeluarkan itu mempunyai maksud yang sangat mendalam. Jadi menarik ya untuk kita dengar bersama ucapan penggulungan daripada YB Fadlina sebagai Ketua Wanita Keadilan ini. Jadi tanpa buang masa saya membawakan Anda untuk mendengar ucapan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga ya untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama video ini, sahabat-sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu salamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terima kasih saudara Timbalan Pengurusi Tetap, Presiden, Kak Wan, Setiausaha Agung, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung, Naib Presiden, Ketua AMK, seluruh jajaran kepimpinan keadilan, pemerhati, perwakilan dan pemerhati yang saya kasih sekalian. Terima kasih kerana ruang ini sangat penting pada hari ini, di mana menjelang ataupun sepanjang 2 hari kita melunaskan hak berparti. Begitu banyak yang dikongsikan dari segi teguran, kritikan, saranan, syur dan tindakan yang pastinya akan kami gunakan sebaik mungkin untuk menambah baik kerja kami di peringkat pentadbiran. Kepimpinan ini hadir dengan roh bersama-sama membangun nilai dan prinsip yang berdaya dan memberdayakan. Atas hak tersebut, jelas bahawasanya tidak ada ketua wanita, tidak ada timbalan, tidak ada para naib yang mampu berdiri dalam sayap jika tidak ada faktor pemersatu yang menguatkan antara kita semua. Jadi saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua perwakilan dan pemerhati, khususnya sayap wanita yang telah pun menunjukkan komitmen yang tinggi sepanjang dalam Kongres dan khususnya membahaskan perkara-perkara yang dituntaskan sebagai perbahasan yang sangat baik. Hadirin sekalian, saudara-saudari, baru-baru ini saya sempat menyelak helaian buku The Power of Now. Barangkali tidak sebanyak helai yang Amat Berhormat Presiden sempat membaca dalam kesibukan tugas beliau. Dalam buku tersebut ada menyebut tentang the past cannot survive in your presence. Past P-A-S-T bukan P-A-S. Rangkap ini jelas menyerlahkan bahawasanya kita harus belajar mencari nilai kita dalam keadaan sekarang dan bukannya dengan mengorek masa lalu. Maksudnya, jika kita mencari kekuatan keadilan dalam kerajaan perpaduan, ianya mesti bermula sekarang dan bukannya digunakan premis-premis coalition terdahulu. Fakta absolut yang jarang kita canaikan adalah berkenaan keadilan sebagai parti yang paling berpengalaman dalam berkawan dengan semua parti. Sakit dikhianati itu sering lebih dalam berbanding banyaknya teladan tatkala saling berpimpin tangan. Namun tidak sedikit pun mengurangkan maraknya api perjuangan parti Kraman ini. Saya menekuni ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat di negeri yang menyebut dan menyentuh pelbagai isu dan pastinya saya tidak berhasrat untuk menjawab sebagai seorang menteri dan juga ahli parlimen. Namun demikian izinkan saya menyentuh beberapa isu yang khususnya disebut secara langsung yang terkait rapat dengan pendidikan. Saudara sekalian, ketika banyaknya tulisan kebimbangan kepada pendidikan yang dirasakan hilang esensinya sebagai proses pengutuhan dan pembentukan dimensi insani. Sebab itu kita lihat begitu banyak penulisan tentang kebimbangan isu pendidikan ini. Ivan Illich misalnya menulis tentang deschooling society. Harry R. Lewis misalnya menulis tentang excellence without soul yang mengkritik pendidikan Harvard sebagai kecemerlangan
tanpa roh. Eko Prasetyo, judul yang cukup sinis. Beliau menyinggung orang miskin dilarang sekolah. Sujono Samba menulis dan memprotes lebih baik tidak sekolah. Yusran Pora lebih dahsyat dan lebih keras, selamat tinggal sekolah. Pendeta Zakbar ketika bercakap tentang mengeluarkan rakyat dari belitan kemiskinan ialah dengan memberikan pendidikan dalam konteks yang ditegaskannya sebagai pelajaran yang betul. Pendidikan yang menekankan pembinaan watak atau character building, iaitu pendidikan yang dapat mengubati kemiskinan watak. Jawapan kepada masalah kemiskinan watak adalah tidak lain melainkan dengan the right education dan the right culture. Zakbar memperincikan lagi pendidikan tersebut kepada 3 segmen. Pendidikan pemberdayaan, empowerment, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan ke arah kesejahteraan. Paling utama gagasan Zakbar ini, pendidikan Zakbar ini adalah masyarakat berbudaya ilmu, knowledge based society. Dan menyedari hal ini, kami beriltizam bahawa dasar polisi pendidikan kita harus lebih dinamik, melakukan pendekatan terbeza mengikut situasi bagi mengangkat martabat mutu pendidikan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya jemput saudara sekalian untuk bersama-sama dalam jelajah Siri Jerayawara, jelajah masa depan pendidikan negara ke seluruh negara yang akan kita pastikan bahawa hala tuju pendidikan ini adalah menumpukan kepada kualiti pendidikan. Saudara-saudara sekalian, Saudara Presiden telah pun menyentuh tentang bahasa. Memang bahasa adalah bahagian daripada budaya, bahkan ia adalah bahagian daripada jiwa bangsa itu sendiri. Bahasa bukan sekadar bunyi dan suara yang dimaknai secara harafi, tetapi suara yang mengungkapkan fikrah dan iradah, cita dan rasa, gentar dan debar jiwa, citra dan cinta sesuatu bangsa. Sebab itu dalam ungkapan seorang pakar bahasa, ahli falsafah bahasa terunggul, Ibnu Jinni, bukan Jinni Lim, Ibnu Jinni. Bahasa adalah suara yang dengannya sesuatu kaum mengungkapkan kehendak-kehendak dan maksudnya. Saudara sekalian, dalam ucapan dasar juga Saudara Presiden telah menyentuh tentang satu perkara yang saya fikir cukup penting. Dan bagaimana sikap itu harus kita ambil sebagai peringatan ketika berhadapan dengan isu-isu fitnah dan kecurangan-kecurangan dalam melihat kepada bagaimana respon kita kepada isu-isu yang melibatkan akidah, yang melibatkan gejala ekstremisme dan radikalisme yang melampau ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar pertengahan dekad 70-an telah mengungkapkan persoalan wasatiyah dalam konteks pendakwahan. Beliau juga ketika itu telah memasyarakatkan ungkapan la ifrat wala tafrit, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar, sebagai salah satu ciri penting wasatiyah. Beliau mengingatkan bahawa kita adalah pendakwah, bukan penghukum, yang dipadankan dengan satu tajuk buku yang sangat penting oleh Hasan Al-Hudaibi, Doa la Qudah. Persoalan wasatiyah ini dibahaskan dalam konteks pemantapan pendekatan santun, rahmah dan persuasif. Ketika ini ada terkesan kemunculan gejala dalam aliran yang sangat keras. Aliran keras yang sewenang-wenangnya mengkafirkan sesama Islam, sebagaimana yang dibicarakan oleh Yusuf Al-Qardawi dalam tulisannya Zahirat Al-Ghulu fi Takfir, fenomena melampau dalam menghukum kafir. Dengan kata lain, kita harus menolak pendekatan kombatif yang keras dan kasar dengan syarat wasatiyah yang kita ingin angkat ini, dengan semangat wasatiyah mempromosikan Islam yang ramah dan bukan Islam yang marah-marah. Saudara sekalian, saya fikir hal ini cukup penting, peringatan juga kepada kita ketika melakukan proses-proses perbincangan sesama kita. Dan
Saya tidak fikir bahawa kalau ruang itu digunakan untuk membahaskan polisi, ya, dan ruang itu sepatutnya digunakan untuk membahaskan polisi, tetapi digunakan untuk mengkafirkan sesama kita, ia bukanlah ruang yang sihat. Dan apatah lagi dalam mempamerkan bahawa keadilan ini, ya, membawa melihat kepada wajah Islam dan seruan dakwah yang kita ingin bawa. Jadi sebab itu saya menyeru pada rakan-rakan sekalian untuk kita terus mempertahankan kesederhanaan ini dan juga bagaimana kita melihat adab perselisihan faham ini dapat kita tentukan navigasi dan moral kompasnya. Pesanan daripada Dr. Taha Jabir Al-Alwani ketika mengungkapkan adabul ikhtilaf ini sangat penting. Ketika kita berada dalam suasana berbeza pandangan, ada beberapa syarat yang penting. Saya cuma mau ungkapkan 3 syarat yang penting. Yang pertama, ketika perdebatan itu, ya, proses itu harus ada iltizam dengan sifat takwa untuk menjadikan kebenaran satu-satunya tujuan dalam perdebatan tersebut. Yang kedua, mesti beriltizam bahawa adab-adab Islam dengan memilih kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang tajam semasa berselisih pandangan. Dan yang ketiga adalah menghindari perdebatan yang panjang dan berusaha kembali kepada asas persoalan yang dibincangkan. Ini yang saya sangat banyak pelajari daripada pimpinan-pimpinan, khususnya di dalam Parlimen, Datuk Saifuddin, Saudara Rafizi dan rakan-rakan yang lain, ketika kami menghadapan dengan bagaimana kita perlu menjawab setiap persoalan-persoalan. Dan pastinya Saudara Presiden sentiasa ingatkan kita untuk sentiasa mengambil sikap yang tegas dalam masa yang sama menghormati pandangan antara satu sama lain. Hadirin sekalian, saya juga ingin menyentuh beberapa perkara lain yang saya fikir penting. Sedikit saja lagi, harap bersabar. Pasti saja dalam usaha kita melihat isu-isu ini, ada perkara-perkara yang ingin kita juga pastikan, khususnya contoh, ya, bagaimana kita mahu mengangkat terus isu-isu yang dibangkitkan oleh perwakilan yang membahas tadi. Saya ingin jawab isu MA63 dengan pantun saja untuk Sabah. Ya. Sabah dengar bah ini? Baik. Untuk makluman, saya dan Dr. Zaleha sama-sama mempengerusikan jawatankuasa MA63 bagi isu kesihatan dan pendidikan. Jadi izinkan saya untuk menjawab isu MA63 ini dalam serangkap pantun sahaja. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Jawatankuasa MA63 telah diperaku. Bukti kerajaan sayang sama kamu. Hadirin sekalian, saya juga ingin mengumumkan bahawa program yang menterjemahkan iltizam representasi dan suara wanita mewakili separuh populasi rakyat Malaysia. Untuk itu, mulai tahun hadapan, saya ulang, mulai tahun hadapan, Wanita Keadilan akan menumpukan kepada program pertama Wanita Akar Rumput Madani dan Run Twin yang akan menjadi program berkala untuk semua wanita. Manakala program BMW, Bakul Makanan Wanita, Kasih Keluarga Madani, KKM, Wanita Keadilan Sayangi Diri dan #Madani Belajar akan diberhebatkan di bawah Wanita Keadilan. Justru harapan saya menggunung kepada para MPP, cabang serta jajaran kepimpinan negeri, teguran untuk saya libatkan semua dalam keputusan-keputusan strategik saya ambil dan wujudkan sistem untuk komunikasi dua hala. Tetapi dalam masa yang sama, cabang, negeri dan setiap lapisan kepimpinan wajib belajar melibatkan sayap wanita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri ucapan ini dengan menyentuh beberapa perkara sikit lagi. Saidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyebut bahawa kebatilan yang tersusun mampu mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun.
Justru gerak kerja kita perlu dimanfaatkan dan kekuatan gerak kerja kita perlu diketengahkan. Muhammad Iqbal pernah berkata dalam syairnya, saya cuba sedaya upaya untuk mengungkapkan sebagaimana Muhammad Iqbal sebut. Fardu qaim rabti milit se, tenha kuch nahi. Mujh hai daryamin, berun daryamin, kuch nahi. Fardu qaim, berdiri sendiri. Rabti milat se, tanpa gabungan. Tenha kuch nahi, tidak akan ada kekuatan. Mujhe, ombak itu kuat. Daryamin, kerana gabungan sesama air laut. Berun daryamin, di luar lautan, kuch nahi, tidak ada kekuatan ombak. Hadirin sekalian, ini adalah ruang yang sangat penting untuk kita manfaatkan bersama. Dalam satu kitab yang sangat penting, Nasihatul Muluk, nasihat kepada pemimpin, yang saya baca dengan penuh insaf kerana ini benar-benar taklif yang sangat berat dan bukannya tasyrif untuk kita bermegah-megah, bermewah-mewah dengan jawatan, apatah lagi dengan tanggungjawab dan amanah ini. Apa peringatan besar dalam Nasihatul Muluk? Al-Ghazali mengungkapkan bahawa ada 3 zaman yang sangat penting dan bagaimana zaman ini membentuk seluruh pemikiran, budaya dan juga rakyatnya. Zaman pertama, kata Al-Ghazali, adalah zaman Al-Walid. Al-Walid ini mencintai bina-binaan. Maka setiap hari yang dibincangkan oleh rakyatnya adalah tentang bina-binaan. Berapa besar banglo kamu, berapa luas swimming pool kamu, berapa banyak lift di banglo kamu. Kerana Al-Walid mencintai bangunan-bangunan pencakar langit. Datang zaman kedua adalah zaman Sulaiman. Sulaiman ini sangat mencintai makanan. Jadi setiap hari rakyatnya bercakap tentang makanan. Ya, hari ini makan nasi kerabu. Besok makan nasi daging. Lusa rojak, ya. Dan kemudiannya apa saja yang disajikan oleh Khairul Amin. Nasi kandak jangan lupa, sur. Datang zaman ketiga adalah zaman Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz adalah seorang tokoh yang mencintai rakyatnya, mencintai hikmat kebaktian dan mencintai segala kebaikan. Maka rakyatnya ketika itu bercakap tentang kebaikan. Berapa banyak puasa sunat kamu, berapa banyak kamu bangun malam, berapa banyak kamu khatam Al-Quran, berapa banyak bakul makanan rahmah yang kamu hantar kepada rakyat dan sebagainya. Kerana pemimpinnya bercakap tentang khidmat kebaktian dan kebaikan. Apa pengajarannya saudari-saudari sekalian? Pengajarannya adalah apa yang diucapkan di Putrajaya, apa yang keluar daripada mulut presiden itu harus kita angkat dan diratakan, diperluaskan di kalangan rakyat. Jadi konteks madani ini betul-betul kena dihadam dan dipastikan sampai kepada rakyat supaya benar-benar apa yang kita sebut sebagai negara madani, Malaysia madani ini harus benar-benar diangkat oleh rakyat ini. Terima kasih sekali lagi, berjumpa kita di Kongres akan datang. Nantikan kami Pasukan Pendidikan Manusiawi Malaysia Madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu yang saya katakan, penuh dengan kata-kata ayat-ayat yang begitu padu sekali ya. Daripada Ketua Wanita Keadilan dan juga sebagai Menteri Pendidikan Malaysia. Memang terbaik sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda terpukau dengan kata-katanya itu yang begitu mendalam maksudnya sahabat semua? Jadi terima kasih. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.